Jom kita mula semua angkat tangan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah. Alaina. Hikmataka. Allahumma aftah alaina. Syur alaina. Min aini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi syahri sadri wa yasin fi amri wahdul uhdata min qul qawli amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina al-Fatihah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita sambung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kita punya fiqh, mata pelajaran fiqh kita yang minggu lepas. Minggu lepas kita tak ada masuk kan tajuk iaitu sunat-sunat, kita masuk hukum, kita masuk pengenal hukum fardu je, tepuk syarat sah, syarat wajib solat je kan. Hari ni kita akan masuk yang berkenaan dengan sunat-sunat dalam solat. Okey, kita ulang sikit apakah yang kita belajar minggu lepas. Ustaz ulang secara laju sebab kita dah ulang apa ni. Kita tengok solat muka surat berapa tu? Muka surat 13 semua. Buka teks muka surat 13. Dah buka ke? Astaghfirullahaladzim. Dah buka ke muka surat 13? Dah. Okey, kita sambung. Okey, tutup mic semua. Okey. Kita ulang sikit muka surat 13. Pengertian solat. Solat tu apa Solat tu apa? Qaulun wa fi'lun. Kan? Yabda'u bi takbiratul ihram wal akhiru bis salam. Kan? Yang itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai. Perkataan Allahu Akbar dan perbuatan kita takbiratul ihram tu kan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Yang tu adalah pengertian ataupun kita panggil dari segi istilah maksud kata solat tu. Solat dari segi doa, solat dari segi bahasa masuk doa. Kalau dari segi istilah dia ni inilah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ataupun disudahi dengan salam. Okey. Yang tu adalah pengertian solat. Ini kita dah belajar minggu lepas kan, hukum solat wajib kan bagi setiap seorang muslim berakal dan baligh. Hukum solat ni wajib. Jadi wajib ni apa? Kan benda yang kena buat lah, tak buat berdosa. Okey. Ni Ustaz ulang secara laju sebab kita dah belajar minggu lepas. Kita tengok apa lagi? Rukun solat. Rukun solat ni kena ingat. Betul-betul kena ingat. Pertama apa? Rukun-rukun solat semua ada 13. Tak kisahlah rukun solat wajib ke sunat ke, rukun solat yang sama. Rukun solat pertama niat. Lepas tu berdiri betul. Takbiratul ihram. Baca surah Al-Fatihah. Rukuk serta tumakninah. I'tidal serta tumakninah. Sujud serta tumakninah. Duduk antara dua sujud serta tumakninah. Duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itulah. Lepas tu membaca tahiyat akhir. At-tahiyat tu. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memberi salam. Yang terakhir sekali tertib. Tertibnya adalah mengikut susunan daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12. Tak boleh masuk kata niat nombor 10 ke, tak boleh. Kena niat mesti nombor 1. Berdiri betul mesti nombor 2. Yang tu adalah berdasarkan dengan tertib susunan dia. Yang tu adalah rukun solat ada 13. Kita tengok syarat wajib solat pula. Syarat kalau nak solat ni kena ada apa kat kita ni? Mestilah kalau kita ni nak solat, kita mestilah
beragama Islam. Wajib ni kalau kita beragama Islam maka wajib kat atas kita untuk solat. Lepas tu yang kedua berakal. Yang kedua berakal. Ada nak masuk lagi ke? Ada. Yang kedua, yang ketiga, baligh. Yang keempat, tiada halangan seperti haid dan nifas bagi perempuan. Yang ni adalah syarat wajib solat. Bila mana empat-empat ni kamu dah ada ataupun contoh empat beragama Islam kamu ada, berakal kamu ada, baligh ada, tiada halangan seperti haid. Maksudnya suci dah kat sini, tiada halangan suci daripada najis, haid dan nifas kan. Bila mana kamu ada syarat empat pas syarat ni, maka wajib ke atas kamu untuk solat. Itu syarat wajib. Kita tengok syarat sah pula bila kamu dah ada empat-empat ni. Bila kamu dah ada empat-empat ni, syarat wajib kat atas kamu dah jadi kita panggil dah solat tu dah tanggungjawab untuk kamu dah kan. Syarat wajib tu. Lepas tu bila mana kamu nak solat pula macam mana? Syarat sah solat. Bila mana kamu dah cukup empat-empat syarat tadi, berakal, baligh apa semua tu kan. Bila kamu nak solat, syarat sah nak solat tu apa? Mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mesti dekat keadaan kamu tu bersihlah dengan berwuduk lah kita katakan. Dan yang kedua, pakaian kamu kena suci. Pakaian badan dan tempat daripada najis. Kena pastikan pakaian kamu suci, bersihlah. Badan kamu mesti bersih, tak ada najis dan tempat kamu nak solat tu pun kena pastikan bersih, tanpa ada najis. Yang ketiga, menghadap kiblat. Pastikan kamu menghadap ke arah Baitullah ataupun Kaabah ataupun kiblat. Yang ketiga, kamu mesti pastikan nak solat dulu, kena pastikan mesti masuk waktu solat. Tak boleh apa kita? Tak boleh sembahyang di awal, tak boleh sembahyang sebelum waktu solat. Kena pastikan waktu solat dah masuk baru kamu boleh sembahyang tu. Contoh Zuhur masuk 1:30, pastikan 1:30 baru kamu boleh sembahyang. 1:29 tak boleh sembahyang lagi sebab belum masuk lagi. Dan yang terakhir apa? Yang seterusnya menutup aurat. Pastikan kamu lelaki tutup aurat, perempuan tutup aurat tak nak solat. Dan yang terakhir mengetahui kaifiat solat. Bila mengetahui kaifiat solat ni kamu kena tahulah macam mana nak solat apa semua tu kan. Yang tu adalah dimasukkan dengan mengetahui kaifiat solat, macam mana nak baca Al-Fatihah, macam mana nak takbiratul ihram, macam mana nak niat. Yang tu adalah kita panggil cara-cara kaifiat ataupun kaifiat nak solat. Okey, ini tajuk minggu lepas. Kita sambung tajuk hari ini iaitu yang tu benda-benda wajib dan benda-benda yang syarat sah kan, syarat kan. Kita tengok benda-benda yang sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat ada dua, iaitu yang pertama sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Sunat ab'ad tak banyak, tapi sunat hai'ah banyak. Okey, kita tengok sunat yang pertama. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni terdiri daripada ada sikit saja. Tapi nanti tengok banyak Tengok apa yang dikatakan sunat ab'ad ni. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ni nanti kita akan belajar lah. Dia ada sunat ab'ad dan sunat hai'ah kan. Jadinya tengok sunat yang pertama. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Beza duduk tahiyat awal. Maksudnya kalau kamu kena duduk tahiyat awal tu. Jadi dia makan sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad sunat ni yang kena dituntut kalau kamu tak melakukan sunat ab'ad ni, maka kamu dikenakan sujud sahwi. Nanti kita akan tengoklah bacaan dia. Kita dah belajar kan sebelum ni kan. Sunat ab'ad, duduk tahiyat awal. Contoh kamu lupa duduk tahiyat awal, kalau kamu teringat, kamu boleh lepas habis baca tahiyat akhir tu, kamu dikenakan sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Tak apa. Dan yang seterusnya, lepas kamu mestilah membaca tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Kamu duduk tahiyat awal, lepas tu kamu mestilah membaca tahiyat awal. At-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Membaca tahiyat awal. Sampai situ. Lepas tu, dan itulah kita masukkan sebagai sunat ab'ad. Dan yang seterusnya, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang itu masuk dalam juga sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Dan yang seterusnya, membaca selawat ke... Ustaz putlah.
Dan seterusnya, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Macam mana? Kan kita baca Allahumma salli, ni tahiyat akhir ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, nampak? Wa ala, dan ke atas ali Sayyidina Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Jadi ni kena baca lah. Kalau kamu terlupa baca yang tu, maka kamu dikenakan sujud sahwi. Itu yang wa ala ali tu, ke atas keluarga Nabi Muhammad. Dan seterusnya membaca doa qunut kan, lepas pada rokok rokok yang kedua rakaat tu, kamu lepas kamu rokok tu kamu berdiri kan, sambil kamu i'tidal tu, kamu dikenakan untuk membaca doa qunut Allahumma hdini fi man hadait, terus kan sampai habis. Lepas tu yang terakhir, berdiri ketika membaca doa qunut. Yang ni adalah kita panggilkan sunat-sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni, dia punya kalau kamu terlupa ataupun kamu tak buat, maka kamu dikenakan sujud sahwi untuk menyempurna. Kalau kamu tak buat sunat ab'ad ni memang kita katakan sunat. Tapi kalau kamu tak buat, dia menjadi macam lompong dalam, ataupun kita panggil cacat dalam solat kamu tu. Kan? Cacat dalam solat, macam tu lah. Kita ni nak solat bagi sempurna, betul tak? Jadinya kalau kita sembahyang cacat, kuranglah kita punya pahala. Kalau kita sembahyang, walaupun kita tahu kita sembahyang wajib subuh, kita tahu kita buat sembahyang subuh, tak semestinya kita dapat sepenuh pahala, sebab kita tahu kita punya khusyuk macam mana, kita punya bacaan kadang-kadang ada yang tak kena, betul tak? Dengan kita melakukan perkara-perkara sunat ini, dapatlah kita menampung perkara-perkara yang kita tak sempurna. Sebab tu kita perlu melakukan perkara-perkara sunat untuk menampung kekurangan dalam perkara wajib kita. Itu yang kita pentingnya perkara sunat ni. Yang ni adalah dinamakan sebagai sunat ab'ad. Okey, tengok seterusnya. Sunat ab'ad ni ingat, kalau tak buat sunat ab'ad ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, maka kamu dikenakan sujud sahwi. Sujud sahwi tu maksud dia lupa. Okey, kita tengok seterusnya. Muka surat 18. Tadi sunat ab'ad, ni sunat hai'ah. Sunat ni tak apa tak buat. Sunat ni kamu buat dapat pahala, kamu tak buat tak dapat apa. Tapi sama je, dia cuma kamu tak kena sujud sahwi je kan. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau kamu tak buat perkara sunat, maka akan jadi lompong ataupun jadi cacat akan punya sembahyang tu. Kena buat juga alang-alang dah sembahyang. Kita cuba perbanyakkan amalan-amalan sunat dalam kita punya perkara wajib. Tengok yang pertama, sunat hai'ah ni. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bukan payah pun angkat tangan. Angkat tangan ketika takbiratul Allahu Akbar, kita sambil kita kata Allahu Akbar, kita angkatlah tangan. Lepas tu yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, memegang dan meletakkan di antara dada dan pusat. Yang ni adalah sunat hai'ah dalam solat. Dan yang seterusnya, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira tu kan, sebelum kita baca surah Al-Fatihah, kita disunatkan membaca doa iftitah. Sebab dalam tu macam-macam. Contoh dia kata apa? Inna solati, kan? Sesungguhnya solatku, wa nusuki, puasaku, wa ma yahya, hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata untuk Allah. Itu kita punya perjanjian kita dengan Allah. Jadinya kita kena membaca dalam setiap sembahyang wajib. Doa iftitah tu lah, Allahu Akbar tu. Dan seterusnya membaca lafaz ta'awuz. Ta'awuz ni lah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebelum membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Dan seterusnya membaca amin di akhir surah Al-Fatihah. Ini sunat juga. Yang seterusnya menguatkan bacaan surah Al-Fatihah, iaitu pada 2 rakaat yang pertama dalam solat subuh. Maghrib dan Isyak ni kita panggil, kalau ni kita panggil jahar. Sembahyang solat fardu yang jahar. Jahar tu maksud dia lantang lah. Maksud dia ataupun kita panggil kuat, suara kuat. Jahar. Menguatkan bacaan surah Al-Fatihah. Dan seterusnya membaca ayat daripada Al-Quran selepas surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ni macam kita buat tu lah kan. Lepas baca Fatihah, rakaat pertama dan rakaat kedua, kita baca surah pilihan lah kita katakan. Dan seterusnya menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Contoh kita dah baca surah Al-Fatihah, lepas tu kita dah baca surah pilihan, sudah baca surah Ahad ke kan, kalau Allahu Ahad sampai habis, lepas tu kita kata Allahu Akbar. Tu kita kepingin takbir pertukaran lah tu.
pada rukun fi'li. Rukun fi'li rukun perbuatan lah. Dari kamu berdiri, kamu nak rokok, kan? Kamu sebutlah Allahu Akbar, yang disebut takbir Allahu Akbar pada perkaran. Seterusnya, membaca tasbih 3 kali ketika rokok dan sujud. Tu yang perlunya bacaan ni untuk kita memenuhi kita punya tuntutan rokok serta tomak ninah tu. Nanti dah kita rukun kan. Yang kita rukun ni, kena buatlah. Sebab tu dalam rukun tu, ada juga bacaan-bacaan sunat supaya untuk menjaga kita punya tomak ninah tu sendiri. Bacalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali kan. Lepas tu pada rukuk. Lepas tu Subhana Rabbiyal A'la 3 kali pada sujud. Seterusnya membaca Sami Allahu liman hamidah. Membaca Sami ada nak masuk itu. Membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangkit daripada rukuk. Bacaan kita panggilkan bacaan i'tidah lah. Bacaan dalam i'tidah kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jadinya lepas tu kita terus sujud. Dan itu adalah bacaan dalam apa kita panggil? I'tidah. Lepas kita baca dalam i'tidah tu, kita buat apa? Duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika duduk antara dua sujud. Yang ni bacaan dalam duduk antara dua sujud. Sebab apa? Bacaan ni untuk memenuhi kita punya tomak ninah dalam duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kan rukun kan. Jadinya pada kita tak baca apa-apa, lebih baik kita baca doa ni supaya kita memenuhi tuntutan tomak ninah dalam duduk antara dua sujud. Dan juga kita dapat menampung kekurangan dalam kita punya rukun ataupun syarat wajib dalam solat. Duduk iftirash. Duduk iftirash macam mana? Ketika tahiyat awal kena duduk iftirash. Ketika tahiyat awal yang macam kita tahu tu lah, nak tunjuk nanti tengok duduk iftirash macam ni ada lepas ni. Dan seterusnya duduk tawarruk. Tadi nama dia iftirash. Duduk tahiyat awal nama dia iftirash. Duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Tawarruk ni duduk dalam keadaan kita tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu dinamakan duduk tawarruk. Iftirash duduk tahiyat awal. Tawarruk duduk tahiyat akhir. Lepas tu berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam kedua. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandang kanan dan pandang kiri. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Dan yang terakhir memberi salam kedua. Yang ni adalah sunat hai'ah juga. Jadi bila kita sunat salam kedua ni, kita buatlah. Walaupun kita sunat je kan, kita kena buat juga untuk memenuhi tuntutan dalam perkara sunat. Okey, yang ni adalah dinamakan sebagai sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni banyak. Kalau ingat beza sunat ab'ad dan sunat hai'ah ni apa? Sunat ab'ad kalau kita terlupa ataupun kita tak buat, maka kita dikenakan sebagai sujud sahwi. Sujud sahwi tu saya katalah bacaan ataupun dua sujud selepas contoh kita at-tahiyat sampai kita dah habis baca tahiyat akhir, kita terlupa tahiyat awal. Lepas tu kita teringat pada rakaat ke-3, tak kisah, lepas tu kita teringat. Jadinya selepas kita baca at-tahiyatul mubarak fil alamin innaka hamidun majid, kita baca tahiyat akhir tu kita sujud. Baca apa? Subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Lepas tu kita duduk antara dua sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Lepas kita baca tu, kita sujud lagi sekali dengan kita mengulang Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Lepas tu kita duduk balik tahiyat akhir dan terus memberi salam. Yang tu adalah kaifiat ataupun cara-cara melakukan sujud sahwi. Tu contohlah macam tu.
contoh ataupun contohlah. Yang tu adalah kaifiat untuk melakukan sujud sahwi. Yang ni sunat ab'ad Lepas tu sunat hai'ah ni adalah perkara-perkara yang perkara-perkara sunat yang tidak dikenakan sujud sahwi. Macam tu je. Sunat ab'ad, perkara-perkara sunat yang dikenakan sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan dia. Sunat hai'ah, perkara-perkara yang sunat dalam solat yang tidak dikenakan sebagai sujud sahwi. Tapi dia akan mencacatkan solat tanpa bacaan tu. Tak sempurna lah, bukan cacat. Kita tak sempurna solat kita. Dan walaupun sunat, kena juga buat supaya kita dapat menampung kita punya kekurangan dalam solat wajib kita. Kita pun tak tahu kita punya solat wajib tu diterima Allah ataupun tidak. Jadinya kita kena memperbanyakkan sunat-sunat dalam perkara wajib tu dalam solat fardu tu. Okey, kita dah tahu syarat wajib, syarat sah kan, perkara sunat, hai'ah, ab'ad. Sekarang tengok perkara yang membatalkan as-solat. Perkara yang membatalkan solat apa? Berkata-kata dengan sengaja. Contoh kamu tengah solat, kamu kata, sakitlah. Kata, kenapa ni? Kamu tak kisahlah kamu kata apa-apa dengan sengaja. Contoh kalau contoh lipas ke, kata contoh apa, nyamuk ke ketik kamu kan tengah sembahyang tu kamu tak ada. Itu tanpa sengaja tak apa. Kalau dengan sengaja kamu dah tampar, lepas tu baru contoh kamu garu ke, kamu tengah garu, kamu kata gatal lah kepala kamu ni dengan sengaja, maka terbatallah solat kamu tu. Itu kata dengan sengaja. Dengan sengaja bukan kita sendiri nak kan. Kalau kita dengan sengaja ni, kita sendiri yang nak. Itu adalah dengan sengaja. Yang kedua, menambah atau mengurangkan rukun fi'li dengan sengaja. Contoh menambah atau mengurangkan, contoh fardu solat subuh 2 rakaat tapi kamu buat 3 rakaat. Kamu tahu subuh 2 rakaat tapi kamu buat juga 3 rakaat. Maka batal solat kamu tu. Itu kata menambah atau mengurangkan. Itu menambah. Kalau mengurangkan, contoh solat maghrib 3 rakaat tapi kamu nak buat 2 rakaat. Kamu tahu maghrib 3 rakaat, apa saja kamu nak buat 2 rakaat. Salah lah. Jadinya batal solat. Yang ketiga, kedatangan hadas. Contoh kamu terkentut ke, kamu terberak ke tengah sembahyang tu, maka batal lah kamu punya solat tu. Yang seterusnya, kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat solat tu lah. Contoh, ada kucing ke berak, kamu tengah semayang tu kan, tiba-tiba kucing berak atas sejadah kamu tu. Jadinya, ataupun kucing berak atas kamu punya baju ke, kan kamu tengah rokok kan kamu tengah duduk antara duduk sujud ke, duduk ayat akhir ke, duduk ayat awal ke, tiba-tiba kucing ataupun kucing lah kita katakan, kucing berak atas kamu punya badan. Jadinya kamu ada najis atas kamu, jadi kamu punya solat terbatal. Ingat kedatangan najis Lepas tu yang ketiga, terbuka aurat. Terbuka aurat ni pun batal juga. Terbuka aurat ni dengan sengaja lah. Maksud kata, kalau tanpa sengaja cepat-cepat kita tutup. Tapi kalau sudah dah lama, kita kena semayang balik. Kita pun boleh terbatal solat. Terbuka aurat ni maksudnya terbuka. Buka dengan sendiri. Cepat-cepat. Contoh kita pakai kain kan, terlondeh. Kan, terlondeh. Maksud kita nak tarik, batal lah solat kita tu. Contoh macam kita pakai lelaki pakai kain pelekat kan, tiba-tiba ada angin tolak. Kita cepat-cepat tutup lah. Kalau macam kita pakai kain tiba-tiba terlondeh, lepas tu mesti kita nak sarung balik kan. Nak sarung balik tu lah terbatal sebab melakukan banyak pergerakan dan juga kita punya aurat terbuka. Dan yang seterusnya, memalingkan dada. Ni yang penting ni. Memalingkan dada dari arah kiblat. Yang kata memalingkan dada dari, jadinya kita pastikan dada kamu sentiasa menghadap ke arah kiblat. Mengubah niat atau ragu-ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat. Yang ni batal lah. Contoh, kamu kata nak sembahyang zuhur ke sembahyang isyak. Jadi kamu tak pasti lagi sembahyang apa. Jadi kamu nak ubah dia. Salah lah benda tu kan, atau kamu ragu-ragu untuk meneruskan, atau kamu fikir, batal tu solat aku, batal tu solat aku ni. Bila kata batal tu batal lah.
Sampai kamu ragu-ragu. Kali tengah solat. Makan dan minum walaupun sedikit, tak kisahlah apa-apa, contoh ada daging ke dekat selagi kamu, jadi kamu tengah sembahyang tu, tiba-tiba kamu tertelan daging tu, daging yang bisa yang terlekat kat gigi kamu tu, maka dikira sebagai terbatal solat kamu tu, walaupun sedikit. Dia ada syarat walaupun sedikit. Seterusnya, berkata-kata selain perkataan dalam solat, macam Nila tadi, berkata-kata selain dari perkataan solat. Dan seterusnya, hilang akal, tak kisah hilang akal ni boleh jadi gila, boleh jadi pengsan, boleh jadi khayal ke apa ke, mabuk, pitam atau gila. Yang ni lah hilang akal ni. Hilang akal ni tak semestinya gila. Boleh jadi kamu mabuk, jadi bila kamu mabuk atau bila kamu pitam, jadi kamu tak sedar apa jadi kan. Jadi kamu hilang akal lah masa tu. Yang tu maksudnya hilang akal. Yang terakhir, murtadun. Yang terakhir, murtad. Nah, ini adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Nanti kita masuklah kaifiat dia. Kaifiat banyak kali kita ulang kan. Okey, seterusnya buka latihan buku siri inovatif kamu tu. Cek. Buku merah tu, buku latihan merah tu. Dah cek ke Mariam? Dah buka ke? Mariam? Buku siri inovatif kamu, Ya. cuba buka buku siri inovatif kamu tu. Buka muka surat 21. Dah siap ke belum? 20 berapa? 1. Dah, Razak, saya dah siap. Saya dah siap. Saya dah siap. Mariam dah siap? Sekejap. Nak cek. 22, Razan? Dah suruh. Dua-dua pun sama. Saya dah. 23, Dah. 24, Dah. 25, Ah, Dah. belum. 25 belum? Eh? Dah? Ya. Dah? 25 dah ke belum? Dah. Belum. Semua cek. 25 dah ke belum? Belum. 26? Belum. Jadi minggu depan cuti kan? Ni habiskan buku ni. 26. Kira dari 25 sampai 27 sahaja. Okey. Okey lah, 25 sampai 27. Wallahu a'lamu bissawab. Okey, baca doa habis belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farzuqhu alayya wala tansinihi Ustaz Nabi Khairan, Rafael, Uwais, Omar, Isya, Amalawi, Razan, Maryam, Hanan, Damia. Akilah tak datang Akilah dia ada seorang keluar. Akilah. Akilah keluar. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.